Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Munirah binti Muhammad Izani dari PISMP Pendidikan Islam Ambilan Jun 2020. Saya akan membentangkan tentang cadangan penyelidikan yang bertajuk Tahap Pengetahuan Pendidikan Inklusif dalam kalangan siswa guru major Pendidikan Islam. Baiklah, pensyarah yang mengajar iaitu Dr. Zaya binti Haris atau Elias Haris. Baiklah, untuk cadangan penyelidikan, kita akan membentangkan 3 bab, iaitu bab yang pertama tentang pendahuluan, bab yang kedua ialah mengenai tinjauan literatur dan bab yang ketiga ialah tentang metodologi kajian. Baiklah, jom kita telusuri iaitu bab 1 terlebih dahulu iaitu pengenalan. Pengenalan kepada program pendidikan inklusif. Baiklah, PPI adalah sebuah peluang yang diberikan kepada murid berkeperluan khas iaitu MBK untuk mengikuti pembelajaran bersama murid arus perdana di kelas inklusif. Makna kata, murid berkeperluan khas belajar bersama-sama murid yang normal, murid arus perdana di kelas inklusif, murid tipikal. Dan dia bersama-sama belajar di bawah satu kelas yang sama. Kelas tersebut dinamakan kelas inklusif. Dan matlamat PPI adalah untuk meningkatkan penyertaan MBK dalam program akademik dan bukan akademik di kelas arus perdana. Mana kata sebarang program yang melibatkan kelas tersebut, semua murid terlibat. Tidak ada yang terkecuali. Jelas di situ. Baiklah, kita bergerak kepada penyataan masalah. Apakah sebenarnya masalah yang pengkaji dapat lihat iaitu siswa guru yang bukan option pendidikan khas, khususnya major pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas IPGKIK kurang didedahkan dengan konsep pendidikan inklusif yang sebenar. Mungkin mereka tahu tetapi tidak tahu kaedah ataupun teknik yang perlu mereka laksanakan sekiranya belajar, sekiranya mengajar di kelas inklusif kelak. Jadi ini adalah perkara yang penting dan amat kita khawatir sekiranya seorang guru tidak tahu tentang ilmu pendidikan inklusif sebab guru perlu bersedia dengan sebarang kemungkinan untuk mengajar di kelas inklusif pada kemudian hari. Itu adalah satu perkara yang perlu kita sedar bahawa kepentingan kepada inklusif ini adalah sangat tinggi dan objektif kajian adalah 3. Kita datangkan dengan 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti tahap pengetahuan tentang pendidikan inklusif dalam kalangan siswa guru. Yang kedua, untuk kita mengenal pasti kaedah pengajaran yang digunakan oleh siswa guru terhadap murid inklusif. Yang ketiga, cabaran yang dihadapi oleh siswa guru major pendidikan Islam dalam pendidikan inklusif. Ini adalah objektif kajian dan kita datangkan juga tentang persoalan-persoalan kajian yang akan kita letakkan dalam instrumen kajian. Baiklah, yang pertama, apakah tahap pengetahuan siswa guru major pendidikan Islam? Yang kedua, apakah tahap pengetahuan siswa guru major pendidikan Islam mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk murid inklusif? Yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh siswa guru dalam PDP terhadap murid inklusif? Ini adalah soalan-persoalan kajian yang kita utarakan kepada responden. Baiklah, skop dan batasan kajian. Skop ini adalah sampel dari siswa guru major pendidikan Islam sahaja iaitu 2 kohort. Kohort yang pertama ambilan Jun 2020 dan kohort yang kedua ambilan Jun 2021. Dan ini jelas menunjukkan bahawa kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada semua siswa guru IPG Kampus Ilmu Khas. Ia tidak boleh diagihkan, tidak boleh dibuka kepada semua siswa guru sebab kita skop dan batasan kita hanya terhad kepada siswa guru major pendidikan Islam sahaja. Dan aspek yang dikaji ialah melitupi aspek tahap pengetahuan pendidikan inklusif secara umum dan teknik mengajar murid inklusif di dalam kelas. Dan kita tidak kaji benda-benda lain dah, kita hanya kaji tentang inklusif ini sahaja. Baiklah, kepentingan kajian ini kita fokus kepada yang pertama, siswa guru. Siswa guru major pendidikan Islam bahawa mereka sangat perlu untuk mempunyai pengetahuan dan bersedia untuk mengajar murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif. Baiklah, yang kedua, kepentingan kepada pensyarah dan pentadbiran. Hasil dari tinjauan kajian ini diharapkan dapat memberi idea dan petunjuk kepada pensyarah untuk mengambil tindakan yang bersesuaian, tindakan yang sewajarnya terhadap siswa guru yang kurang pengetahuan tentang inklusif ini. Mana kata pensyarah perlu fikir cara terbaik ataupun
kaedah untuk meningkatkan tahap pengetahuan siswa guru mengenai pendidikan inklusif. Baiklah, kita bergerak kepada definisi operasional iaitu inklusif. Perkataan Inggeris inklusif yang membawa maksud termasuk atau merangkumi semua. Baiklah, pendidikan inklusif juga merujuk kepada program pendidikan untuk murid berkeperluan khas yang boleh belajar bersama-sama murid arus perdana iaitu dengan menempatkan 1 hingga 5 murid berkeperluan khas dalam satu kelas sahaja. Kita tidak boleh menempatkan ramai. Sebab apa? Inklusif ini terhad kepada 1 hingga 5 murid sahaja. Makna kata tidak boleh ditempatkan ramai lebih daripada 5. Baiklah, siswa guru juga merujuk kepada guru pelatih yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PSMP yang masih mendapatkan latihan di Institut Pengajaran Guru IPG untuk berkhidmat sebagai guru sebenar di sekolah rendah kelab. Dan Major Pendidikan Islam IPG KIK merujuk kepada guru pengkhususan Major Pendidikan Islam ambilan Jun 2020 seramai 76 orang dan ambilan Jun 2021 seramai 51 orang. Baiklah, kita rumuskan bab 1. Tahap pengetahuan siswa guru itu mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kerana pendidikan inklusif ini semakin berkembang pada masa kini di seluruh sekolah di Malaysia. Kita tidak boleh katakan tidak kepada pendidikan inklusif. Sebab apa? Ia semakin berkembang di sekolah di seluruh Malaysia. Jadi, kita sebagai bakal pendidik perlu bersedia, perlu bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan, perlu bersedia dengan ilmu pengetahuan, perlu ada pengalaman untuk mengajar di sekolah yang kemungkinan besar ada pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Jika kita ditempatkan untuk mengajar di kelas tersebut, kita sudah ada pengetahuan. Kita sudah tahu kaedah dan cara untuk mengajar yang berkesan dan kita sudah bersiap sedia dengan cabaran-cabaran yang akan kita hadapi dalam kelas inklusif. Mana kata ia adalah sangat penting dan bukan perkara yang boleh dipandang serong. Baiklah, untuk tahap pengetahuan dan teknik mengajar yang betul dan tepat perlu dititikberatkan oleh siswa guru untuk kesediaan mengajar murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif ini. Itu benar kita katakan bahawa teknik dan kaedah yang tepat perlu dititikberatkan oleh siswa guru untuk kesediaan mengajar di kelas inklusif nanti. Selesai untuk bab 1, kita beralih kepada bab 2 iaitu tinjauan literatur. Baiklah, ini adalah pengenalan kepada konteks kajian. Kebanyakan kajian lepas banyak menyentuh soal tahap kesediaan guru arus perdana dalam program pendidikan inklusif di sekolah. Kajian-kajian lepas banyak memberi idea dan sumbangan kepada pengkaji untuk menghasilkan satu kajian yang baik. Baiklah, makna kata untuk kajian-kajian lepas telah banyak kajian menyentuh soal kesediaan guru arus perdana dalam program inklusif. Teori. Baiklah, kita bergerak kepada teori. Teori reflektif Wallace 1991 adalah teori yang saya guna pakai dalam kajian ini. Teori ini menceritakan tentang seorang guru perlu untuk mempunyai pengetahuan, perlu untuk mempunyai pengalaman sedia ada untuk bersedia menjalankan tugas profesionalnya setelah tamat menjalani latihan profesional perguruan. Ini jelas menunjukkan bahawa kita, siswa guru yang akan menjadi guru, yang akan menjadi tenaga pengajar kelak, perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan sebelum melangkah keluar ke alam pekerjaan iaitu menjadi tenaga pengajar di sekolah. Kita tidak boleh katakan tidak. Perlu ada pengetahuan, perlu ada pengalaman. Barulah kita dapat menjadi seorang guru yang baik di sekolah. Untuk menjadi guru yang cemerlang di sekolah, kita perlu ada pengetahuan yang tinggi dalam semua aspek pendidikan, bukan terhad kepada arus perdana sahaja, namun tentang pendidikan inklusif, PPKI, program pendidikan khas inklusif. Kita perlu tahu semua, perlu lengkap dengan ilmu pendidikan. Barulah kita jadi guru yang baik. Baiklah, kajian-kajian lalu adalah tulisan Muhammad Mokhtar Taha dan Farhana Najib 2019 menyentuh soal kesediaan guru aliran perdana terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Rasional pemilihan kajian deskriptif ini melibatkan pengalaman sebenar guru aliran perdana yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi murid MBK di lokasi yang dikaji. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru aliran perdana tentang pendidikan inklusif dan diukur oleh 10 item. 2 item mempunyai skor yang tinggi manakala 8 item mempunyai tahap yang sederhana. Ini jelas menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru aliran perdana berada pada tahap yang rendah.
ataupun pada tahap yang sederhana. Walaupun guru itu telah pun melangkah ke alam pendidikan, ke alam pekerjaan, namun untuk pendidikan inklusif, tahap pengetahuan masih lagi membimbangkan. Seterusnya adalah kajian-kajian lalu mengenai kajian tentang pengetahuan guru perdana terhadap program pendidikan inklusif tulisan Rohaizat Ibrahim 2019. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengetahuan guru perdana terhadap program pendidikan inklusif di Sekolah Kebangsaan Melawar Sabah. Berdasarkan data yang diperoleh, min keseluruhan ialah 2.79 iaitu berada pada tahap yang juga sederhana. Ini jelas menunjukkan bahawa guru perdana mempunyai tahap pengetahuan yang sederhana terhadap pelaksanaan PPI ini. Dan ini adalah amat membimbangkan kita sekiranya guru itu sendiri yang kurang ilmu tentang inklusif. Dan seterusnya, kajian yang terakhir daripada Siti Fatimah dan Mustafa 2018 tentang kajian mengenai masalah pengajaran guru dalam program pendidikan inklusif di sekolah. Permasalahan dikategorikan kepada dua, iaitu permasalahan di dalam kelas dan di luar kelas. Permasalahan di dalam kelas merujuk kepada permasalahan pengajaran guru mata pelajaran arus perdana dan permasalahan pembelajaran MBK. Seterusnya, faktor yang dapat dikenal pasti bagi permasalahan guru arus perdana ialah pengetahuan pedagogi yang rendah, kaedah pengajaran yang kurang berkesan, bimbingan yang kurang berkesan, bebanan tugas guru yang terlalu banyak, motivasi dan sikap guru itu sendiri yang kurang cakna tentang pendidikan inklusif. Ini jelas menunjukkan bahawa ini adalah masalah-masalah guru di dalam kelas yang kurang ilmu tentang inklusif. Baiklah, kita selesai kepada kajian-kajian lalu, kita bergerak kepada kerangka konseptual. Baiklah, siswa guru meja pendidikan Islam perlu untuk mengetahui pengetahuan umum tentang program inklusif dan juga pengetahuan mengenai kaedah pengajaran yang sesuai dengan MBK di kelas inklusif. Iaitu seterusnya, sekiranya ada dua perkara ini, iaitu yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua tahu tentang kaedah pengajaran. Ia dapat melahirkan guru pendidikan Islam yang holistik dan berpengetahuan tinggi mengenai pendidikan inklusif. Makna kata, jika guru bersedia dengan sebarang ilmu yang perlu mereka ada, mereka dapat melahirkan guru yang holistik, guru yang cemerlang, guru yang penuh dengan ilmu pengetahuan tentang inklusif. Baiklah, kita membuat rumusan tentang bab 2 ini yang telah membincangkan tentang perincian dan ulasan kajian yang berkaitan dengan kajian-kajian berkenaan tahap pengetahuan pendidikan inklusif yang telah dijalankan oleh pengkaji yang lain. Maka itu adalah satu rujukan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Selesai kepada bab 2, kita bergerak kepada bab 3 iaitu tentang metodologi kajian. Item-item yang terlibat adalah reka bentuk kajian, persempelan, instrumen kajian, kajian rintis, proses pengumpulan data, proses penganalisisan data serta rumusan. Bagi memperoleh kesahan dan kebolehpercayaan dalam sebuah data kajian, kaedah dan metodologi adalah satu elemen yang perlu diberi perhatian. Kita bergerak kepada reka bentuk kajian, iaitu reka bentuk kajian ini adalah salah satu kajian bukan eksperimen, kajian tinjauan yang paling popular dalam pelbagai bidang penyelidikan. Kajian ini menghuraikan isu-isu dan masalah dalam pelbagai perspektif, terutama sekali yang melibatkan sikap, pandangan, kepercayaan, perasaan, tingkah laku dan perspektif serta kajian sesuatu fenomena. Baiklah, populasi pula. Instrumen yang digunakan ialah jenis soal selidik, mana kata pengkaji memberi soalan secara Google Form kepada responden untuk menjawab instrumen-instrumen yang telah dibina. Baiklah, bilangan sampel kajian adalah seramai 76 orang bagi ambilan Jun 2020 dan manakala seramai 51 siswa guru ambilan Jun 2021. Kita bergerak kepada instrumen kajian. Baiklah, borang soal selidik ini mengandungi 4 bahagian sahaja. Untuk bahagian A, ia terdiri daripada demografi responden untuk mengkaji latar belakang responden. Bahagian B adalah berkenaan tahap pengetahuan pendidikan inklusif dalam kalangan siswa guru meja pendidikan Islam. Bahagian C ialah berkaitan dengan kaedah pengajaran dan dalam program pendidikan inklusif dan bahagian D ialah cabaran mengajar kelas inklusif. Setiap bahagian mempunyai 5 item sahaja. Baiklah, kita bergerak kepada kesahan. Kesahan adalah merujuk kepada mengukur apa yang sepatutnya diukur. Dalam kajian yang saya jalankan ini, pengkaji akan menggunakan aspek kesahan kandungan dalam instrumen yang dihasilkan. Seterusnya adalah kebolehpercayaan. Item sesuatu instrumen akan diuji dengan menggunakan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach yang menggunakan skala pelbagai iaitu skala Likert bagi setiap konstruk dan keseluruhan instrumen data penilaian.
Baiklah, untuk kajian rintis bertujuan untuk memastikan instrumen kajian yang disediakan sesuai digunakan untuk kajian sebenar. Kajian rintis ini ibarat kajian percubaan untuk kita mengetahui adalah item ini sesuai untuk kajian sebenar kita. Jadi, kita bukan mengambil responden yang betul iaitu 100 orang. Bukan, kita hanya mengambil responden yang sedikit sahaja. Contohnya 10 hingga 30 orang sahaja untuk dijalankan kajian rintis ini. Setiap item yang akan dikemukakan dengan jelas, tiada kekeliruan dalam memahami setiap maklumat yang diutarakan dan tiada sebarang kekurangan maupun kesalahan yang dibuat penambahbaikan sebelum kajian sebenar dijalankan. Okay, jelas kajian rintis, kita bergerak kepada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data akan dibuat oleh pengkaji dengan mengedarkan borang Google Form secara atas talian pada responden yang terdiri daripada siswa guru major pendidikan Islam seramai 130 orang. Dan prosedur penganalisisan data juga ialah data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science iaitu SPSS versi 22. Kaedah statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Statistik ini digunakan kerana cara ini adalah memudahkan pentafsiran data. Baiklah, selesai untuk bab 3. Rumusan akhir bab ini membincangkan tentang kaedah yang akan digunakan oleh pengkaji untuk menjalankan kajian ini dengan menyatakan reka bentuk kajian, persampalan, instrumen kajian, prosedur pengumpulan data serta prosedur penganalisisan data. Dapatan kajian ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Maka untuk cadangan penyelidikan, ia selesai setakat bab 3 sahaja. Untuk bab 4 dan 45, kita akan buat dalam tesis yang sebenar iaitu kajian yang sebenar. Maka untuk cadangan penyelidikan ia berakhir di sini sahaja. Tamat sudah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Maaf sekiranya ada salah dan silap. Saya mohon undur diri.